Assalamualaikum. Hai murid-murid tahun 6. Apa kabar murid-murid tahun 6 pada hari ini? Cikgu harapkan semua murid berada dalam keadaan sehat dan baik. Dan cikgu harapkan murid-murid tahun 6 masih lagi bersemangat untuk mengikuti dan meneruskan sesi PDPR kita pada minggu ini. Syabas dan tahniah cikgu ucapkan kepada murid-murid yang berjaya menyiapkan dan menghantar segala tugasan yang telah diberikan. Baiklah murid-murid tahun 6, pada hari ini kita masih lagi melihat kepada topik yang ke-12 iaitu kebolehjadian. Baiklah murid-murid, pada hari ini kita akan melihat standard kandungan masih lagi sama iaitu 12.1 kebolehjadian. Standard pembelajaran 12.12 menyatakan kebolehjadian suatu peristiwa sebagai mustahil, kecil kemungkinan, sama kemungkinan, besar kemungkinan atau pasti. Manakala objektif pembelajaran diharapkan pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat menyelesaikan sekurang-kurangnya 8 daripada 10 masalah harian kebolehjadian dengan betul. Baiklah murid-murid, kita terus lihat kepada contoh masalah harian yang pertama. Jadi kita akan baca seimbas lalu terlebih dahulu masalah harian yang diberikan. Rajah 1 menunjukkan buah dadu. Apakah kebolehjadian nombor 5 diperoleh selepas sekali lambungan? B. Buah dadu dilambung sebanyak 2 kali. Hasil tambah kedua-dua permukaan itu ialah 15. Nyatakan kebolehjadian hal ini berlaku. Baiklah, sekarang kita akan baca buat kali yang kedua sambil menggariskan maklumat dan kehendak soalan. Rajah 1 menunjukkan buah dadu. Jadi di sini kita dapat lihat ada gambar buah dadu, sebiji buah dadu. Jadi kita terus lihat kepada soalan A. Apakah kebolehjadian nombor 5 diperoleh selepas sekali lambungan? Jadi sekarang kehendak soalan minta kita cari kebolehjadian untuk mendapatkan nombor 5 daripada buah dadu ini. Jadi seperti biasa kita akan mengeluarkan 2 peristiwa. Peristiwa yang pertama adalah mengikut kehendak soalan. Jadi kehendak soalan minta kita mencari kebolehjadian untuk mendapatkan nombor 5. Jadi peristiwa pertama adalah untuk mendapatkan nombor 5. Dan peristiwa kedua adalah berlawanan atau bertentangan dengan kehendak soalan. Jadi peristiwa kedua ini adalah bukan nombor 5. Jadi sekarang kita nak menentukan ada berapa nombor 5 pada buah dadu ini. Jadi kita akan senaraikan terlebih dahulu nombor-nombor yang ada pada buah dadu ini. Jadi yang ditunjukkan hanya sebiji buah dadu. Jadi kita akan menyenaraikan nombor yang ada pada permukaan buah dadu ini. Jadi nombor yang ada pada buah dadu mestilah bermula dari nombor 1, 2, 3, 4, 5 dan paling besar adalah nombor 6. Yang ini paling besar ada 6 titik. Ada 6 bintik berwarna putih. Cikgu rasa semua murid pernah bermain menggunakan buah dadu. Jadi cikgu rasa murid-murid tahu nombor-nombor yang ada pada permukaan buah dadu. Jadi sekarang kita lihat nombor 5. Ada berapa nombor 5 pada buah dadu? Jadi kita dapat lihat di sini hanya ada satu nombor 5 sahaja pada permukaan buah dadu. Jadi kita akan letak satu sahaja pada
nombor 5 ini hanya ada 1. Bukan nombor 5. Jadi bukan nombor 5 ada berapa? Jadi yang lain itu kita kira sebagai bukan nombor 5. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 5 nombor yang bukan nombor 5. Jadi ada 5. Jadi sekarang kita tentukan apakah kebolehjadian untuk mendapatkan nombor 5. Jadi kita bandingkan nilai pada dua peristiwa ini. Jadi kehendak soalan nilainya hanya 1. Manakala yang bukan kehendak soalan nilainya ada 5. Jadi sekarang kita dapat lihat nilai yang nombor 5 ini lebih kecil daripada yang bukan nombor 5. Kerana nilainya kecil. Jadi kebolehjadiannya adalah kecil kemungkinan. Sekarang kita lihat pada soalan B. Buah dadu dilambung sebanyak 2 kali. Jadi buah dadu yang sebiji ini dilambung sebanyak 2 kali. Contohnya kamu ambil, kamu lambung. Jadi kamu akan nampak satu permukaan. Kemudian kamu akan kamu lambung lagi, kamu akan dapat permukaan yang kedua yang berada paling atas itu. Jadi sekarang hasil tambah kedua-dua permukaan itu ialah 15. Jadi permukaan yang pertama tadi untuk lambungan kali pertama kamu tambah dengan permukaan yang kamu lambung untuk kali kedua. Jadi dapat 15 jumlah. Jadi sekarang soalan minta nyatakan kebolehjadian hal ini berlaku. Jadi mungkinkah kita dapat jumlah 15 apabila kita tambah dua permukaan pada buah dadu? Jadi kita kena cuba. Kita cari dapat tak kita hasil 15, jumlah 15. Jadi macam mana kita nak selesaikan? Kita anggarkan atau kita anggap permukaan yang pertama kita dapat 5. Kita ambil nombor yang kedua terbesar. Kemudian yang kedua adalah yang paling besar adalah 6. Jadi mungkin kita anggap sahaja yang pertama, lambungan yang pertama dapat 5 atau lambungan yang kedua ini dapat 6. Jadi kalau kita tambah, hasilnya baru 11. Ataupun kamu juga boleh cuba jaya, kalau lambungan yang pertama 6, lambungan yang kedua pun dapat 6 juga. Jadi jumlahnya baru 12. Ada tak nombor lain lagi? Kalau kita tambah, dia akan lebih kecil daripada 12 atau lebih kecil daripada 11. Jadi kita cuba ambil pembukaan yang paling tinggi, yang paling banyak nombornya atau yang paling besar nilainya, iaitu 6 dengan 6 atau 5 dengan 6. Jadi kalau kamu dapat 5 dengan 6, jumlahnya baru 11. Kalau dapat 6 dengan 6 pun jumlahnya baru 12. Jadi tak mungkin untuk sampai sehingga 15. Yang paling tinggi pun hanya dapat 12 sahaja kerana nombor yang paling besar yang ada pada buah dadu adalah 6. Jadi di sini buah dadu itu dilambung sebanyak 2 kali. Jadi kita anggap kali yang pertama kamu lambung dapat 6, kali yang kedua pun kamu lambung dapat 6. Jadi kalau tambah baru dapat 12. Jadi tak mungkin sampai 15. Maksudnya untuk mendapatkan 15 peristiwa itu kebolehjadiannya adalah mustahil untuk berlaku. Cikgu harap murid-murid faham bagi soalan B ini. Baiklah murid-murid, seterusnya kita lihat kepada contoh yang kedua. Kita baca seimbas lalu terlebih dahulu. Rajah 2 menunjukkan kad perkataan. Jadi ada satu perkataan di sini. Osman memilih secara rawak huruf berdasarkan kad perkataan di atas. Apakah kebolehjadian Osman mendapatkan huruf konsonan? Jadi sekarang kita akan baca buat kali kedua. Rajah 2 menunjukkan kad perkataan. Jadi di sini ada satu perkataan. Jadi apakah perkataan ini murid-murid? Kesihatan. Jadi cikgu harap murid-murid jaga kesihatan kamu apabila berada di rumah.
Pastikan kamu rehat awal, elakkan, kurangkan bermain game online. Cikgu harap murid-murid tahun 6 tidak ada yang terlibat bermain game online secara berlebihan. Jaga kesihatan kamu. Jadi perkataan di sini adalah kesihatan. Jadi sekarang apa yang perlu kita buat? Osman memilih secara rawak huruf berdasarkan kad perkataan di atas. Jadi apakah kebolehjadian Osman mendapatkan huruf konsonan? Jadi di sini murid-murid kena faham apa itu huruf konsonan. Sebelum ini kita telah belajar mengenai huruf vokal. Kalau huruf vokal adalah A, E, I, O, U, itu vokal. Kalau konsonan ini adalah huruf-huruf yang bukan vokal. Maksudnya huruf B, huruf C, huruf D, huruf F. Huruf-huruf yang bukan vokal tadi kita panggil sebagai huruf konsonan. Jadi sekarang kita mesti tentukan ada berapa huruf konsonan yang ada pada perkataan ini. Jadi sebelum itu kita keluarkan dulu peristiwa. Jadi peristiwa yang pertama adalah kita nak mendapatkan huruf konsonan. Dan peristiwa yang kedua adalah bukan konsonan. Jadi sekarang kita kena tentukan ada berapa konsonan dalam perkataan ini. Jadi konsonan tadi adalah yang bukan A, E, I, O, U. Kalau A, E, I, O, U itu kita panggil sebagai huruf vokal. Jadi sekarang kita tentukan ada berapa huruf konsonan dalam perkataan kesihatan ini. Jadi K ini adalah konsonan, I adalah bukan konsonan sebab I ini adalah huruf vokal. S adalah konsonan, I bukan konsonan, H adalah konsonan, E bukan, T ialah konsonan, E bukan, dan N adalah konsonan. Jadi kita lihat ada berapa huruf konsonan? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 5 huruf konsonan dalam perkataan ini. Dan bukan konsonan adalah huruf vokal tadi. Jadi 1, 2, 3, 4. Jadi hanya ada 4. Jadi sekarang kita bandingkan dua nilai ini. Jadi huruf konsonan ada 5, bukan konsonan ada 4. Jadi maksudnya di sini huruf konsonan lebih banyak daripada bukan konsonan. Kalau lebih banyak, maksudnya kebolehjadiannya adalah besar kemungkinan. Baiklah murid-murid, sekarang kita lihat contoh yang ketiga. Kita baca seimbas lalu terlebih dahulu. Rajah 3 menunjukkan sekeping duit shilling 20 sen. Lily melambungkan duit shilling seperti di atas. Jadi dia lambungkan duit shilling 20 sen ini. Nyatakan kebolehjadian Lily mendapat ekor. Jadi kita akan baca kali yang kedua. Rajah 3 menunjukkan sekeping duit shilling 20 sen. Jadi ada duit shilling 20 sen di sini, hanya sekeping saja duit shilling 20 sen. Jadi sekarang Lily melambungkan duit shilling tersebut. Dia lambungkan ke udara. Jadi kehendak soalan minta kita nyatakan kebolehjadian Lily mendapat ekor. Jadi apa kebolehjadian untuk Lily mendapat ekor? Jadi di sini ada dua peristiwa yang kita kena keluarkan terlebih dahulu. Peristiwa pertama adalah untuk mendapatkan ekor dan peristiwa yang kedua adalah bukan ekor. Apa maksud ekor nih? Duit shilling ada ekor kah? Apa maksud ekor? Jadi kita lihat apa maksud ekor di sini. Jadi seperti yang kita tahu, cikgu rasa murid-murid tahu macam mana rupa duit shilling 20 sen kan. Jadi duit shilling 20 sen dia ada dua permukaan. Jadi permukaan yang pertama ini yang ada nombor dengan bunga raya ini,
Ini bunga raya, ini ada nombor 20 sen, ada nilai 20 sen, maka ini kita panggil sebagai kepala. Permukaan yang di atas ini yang ada bunga raya dan nilai 20 sen ini kita panggil kepala. Dan permukaan yang di belakang dia kita panggil sebagai ekor. Jadi di sini murid-murid dah tahu apa itu ekor. Jadi kita lihat. Untuk duit shilling 20 sen ini ada berapa ekor? Hanya ada satu, sebab permukaan duit shilling hanya ada dua kan. Yang di atas itu kita panggil kepala dan permukaan yang di belakangnya kita panggil ekor. Jadi hanya ada satu ekor dan bukan ekor pun hanya ada satu juga. Maksudnya bukan ekor ini kepala lah. Bukan ekor kita panggil sebagai kepala. Jadi duit shilling hanya ada satu ekor dan satu kepala, yaitu kita panggil untuk peristiwa ini bukan ekor. Jadi di sini kita bandingkan nilainya sama, ekornya ada satu sahaja, bukan ekor pun ada satu. Jadi nilainya sama. Kalau nilainya sama kita panggil sebagai sama kemungkinan. Jadi itulah kebolehjadiannya. Untuk mendapatkan ekor adalah sama kemungkinan. Baiklah murid-murid, sekarang adalah masa untuk mencuba. Apa yang murid-murid perlu buat? Murid perlu menjawab soalan latihan pada link live worksheet yang cikgu berikan di dalam WhatsApp group tahun 6. Jadi seperti sebelum ini, setelah selesai menjawab, murid tekan finish dan check my answers. Kemudian screenshot hasil jawapan dan markah kamu dan hantar kepada cikgu. Jadi setakat itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Cikgu harapkan murid-murid dapat menjawab dengan betul ke semua soalan pada latihan yang diberikan. Tolong ambil serius dengan pembelajaran kamu kerana kamu adalah murid tahun 6. Setiap hasil tugasan kamu, cikgu akan nilai dan cikgu akan rekodkan. Jadi tolong buat dengan betul. Jadi setakat itu saja, sehingga kita berjumpa lagi. Terima kasih.